Kalau dia tidak ada detail perkara macam ni, saya khuatir penemuduga tadi akan terbawa-bawa oleh calon yang pandai bercakap tetapi tidak ada konten. Yang ni saya akan ulas 3 perkara penting untuk calon menghadiri temuduga. Okey. Memang untuk kondak temuduga ni nampak mudah. Satu lagi, saya nak tambah satu lagi lah. Ada juga penemuduga yang datang lenggang kangkung. Maksud lenggang kangkung ni, dia tidak ada skrip ataupun dia tidak ada format yang dia nak assess calon tersebut. Bila dia tak ada format ataupun dia tak ada dokumen borang ataupun yang boleh jadi guideline pada dia, dia akan terjah ikut apa yang datang kepada fikiran dia ataupun apa yang ingin diperbincangkan oleh calon-calon tersebut. Jadi bila macam ni, dia akan misalignment. Sebab itu juga seelok-eloknya panel temuduga ni jangan seorang. Pada kami dulu ada 3 orang. Pertama, departmen yang memerlukan pekerja tersebut. Itu dia mesti ada dalam tu. Sebab apa? Macam saya mention tadi lah. Kalau kata penemuduga tadi tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu mengenai jawatan yang akan diisikan, bagaimana boleh dia mendapat calon terbaik? Jadi kalau dia datang lenggang kangkung, tak ada dokumen, tak buat preparation dan datang tunggu duduk expect idea datang pada masa tu, pada saya itu adalah satu kesilapan yang besar. Itu yang saya mention tadi. Penemuduga dia kena menyediakan diri untuk jadi panel pada hari tersebut. Yang kedua, normally dia akan ada sumber manusia. Sebab apa? Sumber manusia ni akan menjawab hal-hal berkaitan dengan pengajian dan juga perkhidmatan. Pertamanya macam career development, compensation benefit, and then learning development, apa yang dia boleh belajar, apa bidang dia. Selain daripada itu, sekiranya ada penamatan macam mana. Dan yang ketiga adalah neutral party. Macam kami, kalau kata selalunya kita ada audit department ataupun daripada account department ataupun daripada engineering department. Itu bergantung pada situasi. Dan pada kebiasaannya, bila kita conduct interview ni, pegawai-pegawai ataupun panel-panel yang akan duduk dalam panel interview tadi adalah satu level ataupun sama level dengan jawatan calon yang kita ambil. Okey, saya rasa mukadimah saya dah panjang dah. Okey, now kita pergi kita pergi terus. Saya belum ada lagi yang join pada saya ni. Tak apa, kita boleh share lepas ni. Kalau bagus kita share. Panjang-panjangkan kepada mereka yang ingin mencari pekerjaan. 3 perkara utamanya adalah pertama persediaan dokumen daripada anda sendiri. Sebab apa? Bila anda nak pergi temuduga, anda perlu menyediakan salinan dokumen. Itu penting. Keduanya, mesti update anda punya resume. Maksud sediakan dokumen, update resume, sediakan diri. Maksud sediakan diri, orang kata prepare nak menghadap panel temuduga dalam keadaan bersedia, yang menunjukkan anak-anak anda betul-betul committed untuk mendapatkan jawatan tersebut. Walaupun sebenarnya anda banyak tempat untuk anda pergi pada temuduga mencari kerja. Sebab apa? Pada petang ni memang kita faham, saya maksudnya sekarang ni untuk mencari pekerjaan agak sukar. Sebab dia ada apa? Dengan PKP kita sukar nak bergerak, banyak kita akan buat online. Yang kedua, banyak syarikat yang tutup. Maksud bila tutup, peluang pekerjaan tak ada. Namun masih ada lagi syarikat-syarikat yang memerlukan pekerja. Macam syarikat kami masih buat rekrutmen, ada lagi kekosongan. Kerana itu kita perlu sediakan dokumen yang lengkap.
dengan salinan dia, original copy, well prepared dari segi dokumen dan juga dari segi diri kita. Diri kita. Ini termasuk juga kita perlu tahu syarikat tu apa industri dia, apa produk dia, dan kalau kata syarikat besar kita perlu tahu siapa dia punya chairman dia sekali. Ini menunjukkan yang kita memberikan perhatian, yang kita benar-benar datang untuk memberikan perkhidmatan kepada syarikat tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekiranya ini penting ya, ini especially pada graduate. Graduate ni jelas mereka memang tidak ada pengalaman, especially yang baru graduate, yang baru dapat transkrip. Dia tak ada pengalaman bekerja. Anda graduate ni hanya ada pengalaman bila buat praktikal. Satu, pengalaman anda dalam co-curriculum. Ini kena ambil ingat. Pengalaman dalam co-curriculum tu akan memainkan peranan bila anda menjawab soalan-soalan daripada panel terbuka. Ini apa maksud saya? Maksud saya, bila kita dah graduate kita akan ada CGPA. Dan harap maklum setengah syarikat besar mereka dah menentukan garis ataupun ceiling. Contoh, mereka hanya akan memanggil student yang CGPA dia 3 pointer and above. Ada juga yang meletakkan 3.5 and above. Itu satu dia punya tahap. Yang kedua, setengah syarikat meletakkan psychometric test yang perlu anda lulus, ataupun online test yang perlu anda lulus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia akan menengok jawatan-jawatan ataupun penglibatan anda dalam masa di universiti tersebut. Okey? Itu antaranya 3 perkara utama. Ini sebelum maksudnya bila anda dah dipanggil untuk menghadiri temu duga tadi. Bermaksud anda telah disenarai pendekkan. Ini bagi fresh graduate. Hari ini kita bincang fresh graduate saja. Pasal apa? Bila anda nak pergi temu duga, anda perlu menyediakan. Sebab apa saya share pada hari ini, selalu kita dapat, macam saya, selalu kita dapat rumutan ataupun bukan komplain tapi perkongsian. Oh, kami graduate, memang kami tak ada pengalaman. Kalau kami tak diambil bekerja, macam mana kami nak dapat pengalaman? Soalan ni memang amat subjektif. Jadi bila anda tak ada pengalaman bekerja, apa yang anda perlu buat? Anda perlu bersedia. Ini nombor 2 ni. Anda perlu bersedia dengan jawapan-jawapan daripada penemuduga yang akan menanyakan anda co-curriculum apa yang anda terlibat, jawatan apa yang anda sandang, apa signifikan penglibatan anda kepada hidup anda, dan juga apa signifikan co-curriculum tadi kepada CGPA anda. Dan juga yang last, daripada penglibatan tersebut apa yang dapat anda pelajari. Itu yang pertama Yang pertama yang anda kena sediakan. Yang kedua, daripada itu, ini yang 1 saya cakap kita ada 3 faktor tadi. Yang pertama, persediaan dokumen dan diri. Itu amat penting. Yang kedua, 1 saya dah mention tadi, dari segi penyediaan pengalaman anda, especially masa anda buat praktikal. Kerana itu, saya nak ingatkan, bila buat praktikal, anda pergi belajar. Anda pergi praktikkan apa yang anda belajar. Jadi masa buat praktikal, be kritis. Jangan hanya buat benda-benda yang simple. Be kritis, be kreatif. Try to ask for more responsibility. Itu je caranya. Bukan apa, masa amat pendek. Anda pergi buat internship hanya setakat 3 hingga 6 bulan yang maksimum. What you can learn? Kalau misalkan nak tunggu kerja, kalau kata kita tanya, intern kerja dapat, saya kurang kerja. It mean that you kurang inisiatif.
Because itulah satu-satunya platform untuk anda belajar. Itulah satu-satunya platform untuk anda belajar, untuk anda praktiskan apa yang anda dah belajar selama ni. Kenapa? Kalau setakat anda hanya ada sekeping ijazah, pada saya sekeping ijazah tu super macam satu kertas yang ada ijazah saja. Tak ada value kalau anda tak boleh memberikan apa value yang anda boleh bawa kepada syarikat. Jadi anda tak ada pengalaman. Jadi pengalaman anda hanya dalam masa internship ataupun buat praktikal. Jadi masa itulah anda kena melebarkan anda punya networking, belajar, mentor program ke, on job training, minta kerja lebih, tanya, be kritis dengan tempat yang anda buat latihan. Samping tu anda juga boleh pergi dekat YouTube, tengok apa-apa subjek-subjek yang anda belajar. Sebab apa? Kalau saya ingat dululah, saya ingat dulu masa belajar dulu tahun 80-an. Kita selalu diberitahu oleh senior kita, what you learn today is never be used bila buat kerja. Itu adalah satu pandangan, fahaman yang amat salah. Sebab apa? Bila kita belajar, kita keluar, itulah yang akan kita ambil balik, yang akan kita gunakan balik. Sebagai contoh, simple. Principle of management. Kita akan belajar 4H1W. Simple. 4 principle of marketing. Pricing, place, promotion, something. Then orang kata communication. Apa konsep communication? Apa konsep in statistik? Apa konsep in law? Semua itu adalah berguna sebenarnya. Berguna sebenarnya. Okey. So yang ketiga, saya dah tentang yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga amat, ini kena ambil ingatan Saya serius dengan yang ni. Anda boleh share pada semua orang. Ini kenyataan. Bila anda dah habis, bila kita tanya, saya sebagai panel selalu saya tanya, apa anda belajar? Sebagai contoh, saya tak pergi jauh lah, saya orang HR, saya HR practitioner. Kita tanya, what is manpower planning? Gagap-gagap nak jawab. What is job analysis? Gagap-gagap nak jawab. What is akta in Malaysia bila nak gunakan bila kita bekerja? Gagap-gagap nak jawab. Kalau you sebagai HR yang ada degree, sama ada dah lulus. Ini saya punya pengalaman, dah lulus pun, dah ada degree pun, dah 4-5 bulan minta kerja. Bila kita tanya, job analysis tak boleh nak jawab. Analisa kerja tak boleh nak jawab. Kita tanya dia mengenai akta kerja, dia pergi jawab akta KWSP. Kita cakap letter of offer, dia cakap pasal kontrak. Kita tanya dia baru habis, bayangkan dia baru habis 3-4 bulan, baru graduate, dan bila dia graduate, dia lupa apa yang dia dah belajar. That's why saya mention pertama tadi, sediakan diri, tengok apa yang dah belajar. Bercuba juga dengan bank account. Okey, you nak pergi buat account, okey, dia akan ditanya. Macam account, dia akan ditanya, apa account? Kalau kata buat account, apa sistem yang anda tahu? Contoh, kalau kata dalam HR, apa payroll yang anda tahu? Apa payroll system yang anda tahu? Apa beza HRIS dengan HRMS? Human Resource Information System dengan Human Resource Management System. Apa beza dia? Jadi anda kena sediakan diri. Kalau kata saya bertanya sebagai satu contoh, anda baru graduate, kita tanya apa yang anda baru lepas. Kita tengok transkrip, kita tanya dia, minta explain. Gagal dia explain. So what you all mencari kerja, expect dari saya yang jadi panel tu menduga, kita tanya tu, anda tak akan nak jawab. Itu konten belajar. Bukan apa you belajar benda tu, kalau you tak boleh nak explain, macam mana? Kalau you belajar law, saya tahu, saya pun pernah belajar law, at least you boleh explain apa relation law, general law dengan law dalam akta, dalam sumber manusia. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang terakhir ni memainkan peranan yang amat penting. Selalunya pasal apa? Yang terakhir ni akan jadi closing, penutup sama ada bahagian anda yang pertama, kedua, 21, 22, 23 tadi berjaya atau bertiga, anda akan boleh cover dalam nombor 3. Nombor 3 ni apa? Nombor 3 ni kepada kebiasaannya soalan-soalan yang famous. What you can contribute to the company. Cari kat YouTube, dah cari, belajar. Bukan tipu tapi prepared. What you can
contribute to the company? That normally question yang favorite question. Tanyalah diri anda. Kenapa? Apa yang anda boleh berikan pada syarikat kalau kita ambil anda? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, yang biasa saya tanya, why I have to choose you? Kenapa saya perlu ambil anda berbanding dengan orang lain? Jadi anda perlu faham, kenapa saya ni special yang you kena pilih? Jadi pada masa itulah anda perlu menyatakan apa? Komitmen, energy, enthusiasm, motivation yang katakan anda akan bekerja memberikan yang terbaik. Dan cakap tu janganlah terlalu melangit. Jangan terlalu meninggi diri, berpatutan. Bila bercakap itu adalah famous question. Antara soalan-soalan kadang yang dijawab yang downkan you. Contoh. Ini contoh pada saya, kalau jawapan-jawapan macam ni saya boleh kategorikan sebagai grade 1 berbanding dengan grade 5. 1 yang less, 5 yang terbaik. Saya akan belajar dan saya akan daripada pelajaran tadi saya akan buat yang terbaik lah. Saya akan belajar daripada bos-bos yang ada dalam ni. Setakat tu je dia jawab. So dia kena cakap, okay, what's next? Apa lagi? Satu, okay, itu yang kedua. Yang ketiga, normally apa yang kita tanya, what you expect yourself in 1 or 2 or 3 years from now? Apa yang anda akan expect diri anda daripada now, tahun pertama, you masuk, hari pertama masuk, dan 3 tahun yang akan datang. Jadi anda perlu sediakan butir-butir cerita-cerita macam ni. Kena buat study. Kena buat study. Maksud saya yang ketiga tadi, what you can bring to the company. Because apa, saya nak bayar you. Kita nak bayar you kerja. Kalau kata you graduate, you minta gaji katalah 2,500. So what you can contribute in return of your service that commensurate to us, we have to pay you. Kita nak bayar anda. Jadi itulah soalan dia. Soalan favorite yang selalu saya tanya. Dan apa kadang-kadang yang menduka ceritakan, ada juga. Walaupun dah besar, orang kampung kata dah besar panjang. Ada lagi saya mention, mak saya suruh datang interview hari ni. Itu adalah killing question, killing answer yang memang anda akan terus down. Sebab apa? Antara macam saya mention tadi, 1, 2, 3 tadi step, katalah anda kurang memberikan komitmen. Tapi kalau kata yang penutup tu, kita dapat meyakinkan yang anda ni ada inisiatif, ada energi, dan ada komitmen nak kerja tu betul-betul nak kerja, bukan nak makan gaji. Ada beza nak kerja dengan nak makan gaji. The big why nak join the company tu, you kena be truthfully lah, menceritakan keadaan sebenar dengan jujur. Kenapa anda nakkan jawatan itu kepada panel temuduga? Sebab apa? Panel temuduga, bayangkan, panel temuduga separuhnya macam saya dulu daripada pagi sampai kadang jejak pukul 3, pukul 4. Berarti pada pagi tadi kami dah interview berapa orang? Kadang-kadang 1 jam 1 orang. Kadang-kadang setengah jam 1 orang. Kalau kata daripada pukul 9 dah start, jejak pukul 3 petang, mungkin dah 6-7 orang yang kami dah interview. Kalau anda punya motivasi anda, level energi dah petang tu pun ikut petang, layu, longlai, suam-suam kuku, bermakna anda pun tak akan dipandang. Because apa? Pada kebiasaan panel temuduga ni pada kebiasaan banyak dia punya kriteria yang digunakan. Antaranya dia akan ratekan daripada 7 orang. Contoh daripada pagi sampai sekarang 7 orang tu kita akan duduk. 3 daripada 3 orang tadi, okey, siapa yang paling terbaik daripada 7 orang? Dan kita akan letakkan nombor 1. Pasal apa? Kita dah ada. Kita ni ada soalan-soalan yang kita dah jawab. Dan soalan dah jawab, kita ada grading dia. Kalau kata dalam kita punya format tu ada 10 ataupun 15 kriteria. So kita dah letak grading dia dah. Grading kita dah letak dalam kita punya score. So kita akan challenge balik. Okey, kenapa? Okey, kata contoh, saya kata calon nombor 2 paling bagus. So tengok yang lain, calon dia kata calon nombor 3 bagus. Yang kata panel nombor 3 kata calon nombor 4 bagus. Jadi kita akan bincang kenapa dia kata bagus. Then kita akan come conclusion, okay, which one the best out of these 3?
Then kita dapat 1, that is the first. Kalau kata di segi point, normally kadang-kadang sampai kepada 80. Dia bergantung pada panel. Pasal apa scoring ni bergantung pada panel. Setengah panel very strict, setengah panel very lenient. Jadi bila letak skor tu 3, 4, 5, nak letak 3 ke 4, sometimes dia sampai letak 3.8, dia tak letak 4, dia letak 3.8. Sometimes dia letak 3.2, dia tak letak 3.5. Jadi itu dia akan memainkan peranan dalam bila anda memberikan penutup tadi. Penutup ni memang semua normally kita akan tanya. Dan dalam bila buat penutup tu, selain daripada tu, soalan yang anda tanya pada panel tadi yang menunjukkan anda ni matured. Kalau setakat maksudnya kalau setakat nak tanya bila saya boleh mula kerja, itu soalan pada saya soalan yang kurang matured. Soalan yang maksudnya sekiranya saya diambil, apa tugas-tugas utama yang perlu saya pikul. Apa expectation company kepada saya. Itu yang menunjukkan bahawa kita ni nampak pintar, dan kita sebenarnya pintar. Graduate anda memang pintar. Pada saya, anda orang kata IT savvy memang tinggi. Kita punya perception untuk millennial ni, anda is IT savvy. Anda mudah main dengan gadget, dan itu adalah satu you punya strength. You punya strength untuk you promote kan. Jadi kalau kata yang terakhir tadi, yang saya share yang terakhir tadi, penutup tu, bila anda ditanya, do you have any question to ask us? Anda ada soalan nak tanya pada kita? Ambil kesempatan yang menunjukkan soalan itu bukan soalan budak tingkatan 5. Bukan kata budak tingkatan 5 tidak pandai, tetapi level anda diploma, level anda degree, anda adalah siswa yang kalau dulu kita kata keluar daripada Menara Gading, yang dah 3 tahun belajar, dan kita dah belajar dan bergaul dengan orang, dengan lecturer, dengan yang ada PhD. Jadi soalan yang anda berikan adalah soalan yang matang. Jangan tanya soalan kalau saya report kerja, bila boleh report kerja, gaji permulaan, orang dah akan bincang. Okey, tanyakan soalan-soalan yang nampak educated, yang nampak you far ahead. Kita tengok big picture, jangan kita tengok kecil, yang micro. Okey, baiklah. Saya rasa saya punya perkongsian pada petang ni berkaitan 3 kunci bagaimana terutamanya graduate boleh berjaya dalam proses temuduga. Yang pertama saya mention tadi, sediakan dokumen persediaan diri yang merangkumi apa yang anda belajar selama ini, apa pengalaman anda masa buat intern, apa penglibatan anda semasa anda dalam co-curriculum, itu, dan apa yang anda dah belajar masa dalam universiti. Jangan lupa, jangan tinggal buat homework. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman dan juga konten. Maksud pengalaman yang anda ada masa dalam intern tadi. Maksud diri anda. Diri anda tu apa yang anda boleh beri kepada syarikat. Dan yang terakhir sekali, bila anda penutup tu, sediakan persediaan anda untuk memberikan satu jawapan yang matured. Jawapan yang matured kepada panel temuduga. Bila ditanya, antara soalan yang favorite, what you can contribute to the company. Satu. Yang kedua, why I have to choose you. You kena menunjukkan yang diri you ni berkaliber, capable, and orang kata committed untuk memberikan satu tugasan kepada syarikat. Dan satu lagi, bila anda pula diminta memberikan soalan kepada syarikat, tanya soalan yang matang. Maksudnya tadi contoh tadi, what you can contribute to the company. Kalau kata panel tanya, what you can contribute to the company and why I have to choose you. And soalan you pula, apa syarikat expect dari saya, dan what you are expect from me. Maksudnya panel bertanya apa yang akan diharapkan daripada anda. Dan orang kata 3 years from now, kalau tak ditanya mungkin orang cakap 3 years from now what you expect to be. Okay, so saya rasa cukuplah pada hari ini. 30 minit saya dah berkongsi bagaimana untuk terutamanya untuk graduate ataupun mahasiswa yang baru keluar
yang selalu komplain kalau saya tak diambil bekerja, macam mana saya nak dapat pengalaman. Ini adalah kuncinya. Kuncinya banyak lagi kat luar. Semua hari ini saya sharekan 3 kunci utama kepada graduate bagaimana untuk berjaya dalam temu 2.